Sejarah batik. Batik merupakan salah satu kraft tangan yang unggul di Malaysia. Batik merupakan satu jenis kain yang dihasilkan melalui proses menerap lilin cair dan mencelup warna. Perkataan batik berasal daripada bahasa Indonesia yang bermaksud pakai yang mempunyai titik-titik kecil. Perkataan tik bermaksud titik yang asalnya daripada perkataan yang berdetik atau tik-tik. Batik mula diperkenalkan sejak abad ke-15 Masihi, iaitu pada zaman pemerintahan para Meswara di Melaka. Batik mula diperkenalkan di negeri Kelantan sejak tahun 1910. Di alam Melayu, sejenis batik yang dipanggil batik Pelangi telah diperkenalkan sejak tahun 1770-an. Di Malaysia, kebanyakan kilang perusahaan batik terdapat di Terengganu dan terkenal dengan batik canting. Corak yang dihasilkan menerusi proses canting adalah unik untuk setiap kain dan prosesnya agak memakan masa. Oleh itu, batik yang dihasilkan menerusi proses mencanting adalah lebih mahal harganya. Terdapat 5 jenis batik, iaitu batik blok, batik coteng ataupun cating, batik screen, batik marble, batik tie and dye iaitu ikat dan celup. Alatan mencanting batik. Alatan yang biasa digunakan untuk membuat batik adalah: yang pertama, tempat kain dibentang atau meja terap. Yang kedua, kain benang kapas yang berwarna putih merupakan yang sesuai untuk membuat batik. Seterusnya, canting. Canting adalah alat yang digunakan untuk mengambil cairan yang khas digunakan untuk membuat batik tulis. Biasanya alat ini diperbuat daripada tembaga dan bambu sebagai pemegangnya. Yang keempat, lilin. Lilin digunakan untuk membuat motif batik pada kain. Cara menggunakan lilin untuk menjadikannya sebagai motif dengan mencairkan lilin terlebih dahulu. Kemudian dilukiskan ke kain menggunakan canting. Yang kelima, pewarna batik. Perlu dibancuh warna yang diingini terlebih dahulu. Seperti namanya, larutan pewarna biasanya digunakan untuk mewarnai kain agar nantinya motif yang sudah dibuat pada kain terlihat dengan jelas. Seterusnya, berus batik. Berus batik digunakan untuk mewarna batik yang telah dibakar. Yang ketujuh, sodium silikate digunakan sebagai bahannya. Kain yang telah siap dicanting akan direndam dalam sodium silikate untuk mematikan warna di atas kain tersebut. Seterusnya, soda ash atau natrium karbonat. Ia berfungsi untuk memperkuat pewarna reaktif pada proses pewarnaan kain batik. Dan yang terakhir iaitu kawah. Kawah digunakan untuk merebus kain yang siap dicanting. Kami berpeluang untuk meluangkan sedikit masa bersama salah seorang perusaha batik di Terengganu, iaitu Encik Zamri, pengasas kepada Zamzilah Batik. Berapa lama kan Encik menceburi bidang batik ni? Aku menceburi tahun 95. Lama dah. Boleh lama dah lah. Dalam 20 tahun. Apakah jenis teknik yang ada untuk membuat batik? Boleh nyatakan? Kalau teknik dia teknik jam ni. Oh, cantik. Kelas. Lepas tu overhead. Lepas tu blok. Lepas tu mampu. Lepas tu nekto. Seterusnya, apakah fungsi dan penggunaan batik ni kepada orang ramai? Kalau untuk pakaian. Pakaian untuk bagaimana. Oh. Apakah jenis motif pada batik yang sering digunakan?
motivasi yang digunakan alam, sembarang, haiwan, itu geometri dan saya. Apakah bahan yang digunakan dalam membuat batik? Bahan dia itu dinding yang ada dua satu orang, itu dinding dengan ikan housing. Lepas tu dicampur dengan sedikit minyak atau dengan gambar yang tu tak tu lah, atau pada jenis kain. Itu macam gecak tu kita ada macam kita guna nalso. Untuk batik biasa kalau macam ke untuk metal kita guna macam metal. Kita Harga biasa daripada start berapa? Itu bergantung pada jenis kain. Jenis kain dan design. Kalau macam kain cotton biasa antara jenis baju lah. Kalau macam tu, kalau kat kita tu dalam 50 ringgit ke atas lah. Kalau jenis dah bergantung pada jenis kain. Itu paling mahal lah. Proses membuat batik. Yang pertama, kain putih akan dipotong mengikut ukuran yang diperlukan. Yang kedua, corak batik yang dipilih perlulah dilukis di atas kain tersebut dengan menggunakan pensel. Yang ketiga, proses mencantik dilakukan dengan menggunakan sejenis alat yang dipanggil canting. Yang keempat, baju warna yang diingini. Warna yang dipilih perlulah dibaju dalam bekas yang berlainan agar tidak berlaku pencampuran warna. Yang kelima, mematikan warna. Sodium silikat digunakan sebagai bahan pemati warna. Proses ini dilakukan untuk memastikan warna yang dilukis tidak akan luntur apabila dibasuh. Seterusnya, kain ini akan direndam selama 4 jam. Yang keenam, step yang terakhir adalah setelah kain itu siap dibasuh dan direbus dengan air dicampurkan dengan soda, kain itu akan dijemur hingga kering. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengisytiharkan tarikh 3 Disember setiap tahun sebagai Hari Batik Malaysia. Dalam ucapan khas disiarkan melalui Radio Television Malaysia RTM di saluran TV1, beliau berkata kerajaan berharap pengisytiharan hari itu dapat menggalakkan seluruh rakyat sama ada pihak swasta dan masyarakat berbilang kaum untuk memakai pakaian batik Malaysia. Katanya, usaha berkenaan bertepatan dengan konsep keluarga Malaysia iaitu seluruh rakyat berbilang kaum bersatu hati dalam menggayakan keunikan dan keindahan batik tempatan. Saya percaya pengisytiharan Hari Batik Malaysia akan dapat menjadi pemangkin kepada pemerkasaan industri kraf batik tempatan dan rantaian pengeluaran industri batik negara. Akhir kata, saya ingin merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya dan Kraf Tangan Malaysia atas pemasyhuran ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya mengisytiharkan 3 Disember sebagai Hari Batik Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Sebagai menyokong usaha ini, kerajaan telah menetapkan Hari Khamis sebagai Hari Pemakaian Batik Malaysia untuk semua penjawat awam dan seluruh keluarga Malaysia termasuk di Parlimen. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.